Salam ke kawan, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Daniel Jani channel ini. Tadi saya sebenarnya nak teruskan video yang mungkin kawan-kawan sudah tengok dan nonton tadi, tapi tidak sempat kerana ada panggilan telefon. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada follower-follower yang ada di luar sana dan supporter. Saya nak meneruskan sekarang lah berkenaan dengan isu apa yang berlaku hari ini. Kalau kita tengok daripada awal hari itu sebelum sidang parlimen ni, kita tengok mula-mula isu darurat, hantar isu darurat kepada Duli Yang Maha Mulia Agong. Tuanku kata tak terima untuk nak buat darurat. Dan kalau kita nak tahu hari ini ada lagi isu-isu yang nak mengatakan isu darurat di mana negeri yang nak melakukan pilihan raya atau pilihan raya kecil kan di Sabah tu. Jadi kalau menurut saya part yang ini yang di Sabah tu siapa yang menang kursi di sana dulu. Kalau warisan bagilah dekat warisan sudah bagi je kemenangan kepada warisan. Memang kursi dah kursi dia kan. Tidak perlu lagi buat pilihan raya. Tidak perlu lagi nak. Kalau saya tengok mereka kata nak bagi dekat UMNO lah, nak bagi dekat Bersatu lah. Apa nak bagi-bagi? Yang menang dekat situ siapa? Kalau warisan punya, bagi sajalah dekat warisan. Benda ni sudah dilakukan oleh PKR, sudah dilakukan oleh PH selama ni pun. Yang terakhir ni kita tengok pun, yang Slim pun, PH tidak bertanding. Yang masuk bertanding tu Parti Tun Pejuang. Kalau tidak, biarkan saja bagi menang. Apa lagi? Jadi kenapa mereka tidak boleh nak buatkan perkara yang sama? Bagi sajalah kepada, kalau itu parti warisan punya kursi yang menang di situ, bagilah dekat dia orang. Sudah habis cerita. Tutup kes di situ. Untuk PRN Sarawak di situ nanti belum lagi, lambat lagi. Sekarang ni boleh diuruskan dulu, tidak perlu. Selesaikan masalah ini. Lagipun kes di Sarawak tidaklah seteruk yang ada di Sabah. Dan kerana perkara ini kalau diuruskan oleh kerajaan yang ada hari ini dengan baik, saya percaya Sarawak itu akan clear. Dalam 1-2 bulan ni sudah boleh selesai masalah COVID yang ada di Sarawak tu. Jadi jangan dipolitikkan ini yang menyusahkan kita rakyat. Ini bab yang pertama. Yang kedua yang kita tengok isu yang tadi. Gagal lagi. Dan akhirnya semua yang ada di dalam di luar dewan sudah boleh masuk ke dewan untuk mendengar perbahasan tentang belanjawan 2021 ini. Kalau tanpa unsur daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, cadangan daripada dia tadi, mungkin tidak boleh masuk lagi. Dan seperti mana yang kita tahu, perkara inilah yang cara mereka, ini cara kedua mereka cuba gagalkan lagi. Ini nanti kita nak tunggu lagi. Dia punya episod 3. Episod ketiganya apa lagi ini lepas ni? Perkara-perkara yang remeh-temeh seperti ini sepatutnya sudah tidak berlaku lagi. Kerana pihak kerajaan sendiri pun nakkan negara yang berdemokrasi. Kenapa mereka bukannya seperti mana yang kalau kita tengok apa yang dicadangkan oleh orang-orang PAS, MP-MP PAS ni. Saya rasa ini saya kritikan saya pribadi ya. Saya tengok pemimpin PAS mereka seolah-olah dalam keadaan resis ataupun dalam keadaan yang mereka tidak mahu, seolah-olah ada hasad dengki untuk tidak mahu perkara-perkara yang baik ini berlaku. Contohnya di sidang dewan tadi. Apabila cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim kemukakan untuk nak masukkan MP-MP yang ada di luar ke dalam dewan, ahli parlimen yang daripada kerajaan sendiri termasuk daripada UMNO, mereka bersetuju dengan cadangan itu. Tetapi yang kita tahu ada seorang YB, dia membangkang di situ. Jadi kita tengok, inilah permainan yang kalau kita nak kata tidak baiklah untuk politik kita yang ada hari ini. Jadi mereka cuba bertolak dalih untuk tidak juga membenarkan anggota MP yang lain yang duduk di luar tu masuk. Seolah-olah mereka mendapat kuasa itu betul-betul mutlak hanya untuk mereka saja. Mereka duduk di kerajaan betul-betul hendakkan
benefit ini, bukannya untuk membantu rakyat. Dan kalau kita nak tengok, nah ini saya masuk ke parti PAS ini tadi. Kita tengok, sekarang ini dia sibuk dengan seperti mana yang kalau kita tengok di Akhbar. Saya tak sempat nak tunjuk, tapi tak apa. Kawan-kawan juga mungkin dah baca dekat Akhbar. Dia nak minta allowance, nak minta gaji naik daripada 3.000 ke 5.000. Sedangkan kita tahu gaji MP jadi wakil rakyat itu paling tidak 8.000 ke 12.000 ataupun lebih. Jadi kalau mereka minta lagi, sedangkan mungkin kaki tangan kerjaan yang ada di negeri-negeri yang mereka perintah tidak sebanyak ini, dan dia orang yang jadi MP ini juga sudah memiliki sumber keuangan yang sangat kukuh, kerana mereka juga mendapat jawatan dekat GLC. Karena sekarang ini mereka kerajaan. Hampir semua mereka yang jadi MP ini, yang dalam kerajaan ini daripada PAS, kita tahu semua mendapat laba daripada mereka gabung dengan kerajaan yang ada hari ini. Mereka minta gaji MP naik, sedangkan rakyat, seperti mana yang kita tahu, seluruh Malaysia ini tahu, rakyat di Kelantan macam mana keadaannya. Tetapi saya cuma berharap perkara ini tidaklah mereka lakukan, kerana lebih baik mereka duit yang untuk mereka bagi kepada untuk nak naikkan gaji MP ini lebih baik mereka gunakan untuk salurkan kepada orang-orang miskin. Dan kalau mereka fikirkan untuk rakyat, mereka harus buat ini, karena gaji yang mereka dapat sudah sangat cukup. Cukup lah, bukan sangat cukup lagi, lebih daripada cukup. Kereta ada, pemandu ada, bodyguard ada, jawatan GLC ada. Mungkin jawatan-jawatan lain pun kita tidak tahu. Jadi apa lagi mau? Dah duduk dalam politik begitu lama, dan begitu juga dengan jawatan-jawatan sebelum masuk ke ini semua dah ada. Tidak perlu lagi Tin Milo, dah tidak perlu lagi hari ini. Jadi kenapa nak benda yang baik untuk rakyat selalu saja mereka bantah untuk kebaikan mereka sendiri? Ini pandangan saya lah. So mungkin ramai yang daripada PAS mendengar saya punya kritikan ini, mungkin mereka tidak bersetuju. Tetapi ini hakikat yang mereka perlu terima. Sampai bila kita nak negara ini semakin maju, negeri yang ada dalam negara ini semakin maju, kalau kita masih menyokong satu parti yang tidak ada hala tujunya untuk negara, buat apa? Sekarang yang kita tengok, keadaan politik ini berlaku seperti ini dalam kerajaan adalah kerana komponen daripada sebuah parti yang pada saya tidak ada fungsinya. Dia tidak tahu mentadbir negara, buat kenyataan yang pelik-pelik semua. Saya tidak mengatakan UMNO tu bagus ataupun begini, tetapi pengalaman orang-orang UMNO dalam kerajaan itu saya yakin dia lebih baik. Tetapi kerana politik yang telah ada hari ini dan kerajaan yang mereka buat hari ini itu tidak mengikut lunas-lunas yang betul, inilah yang berlaku. Dan kita dapat merasa lah hari ini, dengan kes yang ada hari ini sudah hampir mencecah 2.000. Esok kita berdoa lah dia turun. Tapi kalau benda ni tidak berlaku lagi, makin naik, ini adalah satu daripada cara ketiga setelah Duli Yang Maha Mulia Tuanku tidak meluluskan untuk tidak mahu hal-hal darurat yang mereka telah cadangkan yang lepas. Kita tunggu pula part yang ketiganya apa. Dan saya yakin apa yang berlaku hari ini adalah buktinya bahawa kerajaan yang ada hari ini memang sangat rapuh, dan mereka cuba mempertahankan kerapuhan ini demi tembolok mereka sendiri, dan demi jawatan yang mereka nak pegang, kekuasaan yang mereka nak pegang juga. Jadi kita rakyat terpaksa terima hakikat ini. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, pandemik yang ada hari ini sedang Menteri Kesihatan, seperti mana yang kita tahu, dia punya timbalan ada 2, tetapi fungsinya tidak ada sama sekali yang saya lihat. Mungkin Anda kawan-kawan di luar sana ada lihat mungkin. Jadi bagi tahu saya kalau kawan-kawan di luar sana ada lihat apa fungsinya. Yang saya tahu minum air suam sajalah. Itu pun kita pun tak dengar. Yang kita nampak hari ini adalah
daripada apa yang kita selalu baca, yang kita dengar, langsung tidak ada kenyataan daripada timbalan-timbalan menteri. Sedangkan menteri sendiri pun kita tak dengar ke mana pergi. 70 lebih menteri. Isu negara kita pun tengok hari ini macam ni. Apa keadaan rakyat selepas ini. Jadi untuk pandangan saya ini, saya harap kawan-kawan mungkin tidak begitu bernas, tetapi saya harap ini sajalah yang saya dapat share dengan kawan berkenaan dengan mungkin akan ada part ketiga pula untuk tidak menggerakkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ke hadapan. Jadi mereka cuba melengahkan dan cuba untuk menyekat apa yang berlaku hari ini. Tetapi saya percaya dengan kuasa Tuhan tidak akan ada halangan juga. Jika Tuhan kata yes, yes lah. Oke, kun fayakun orang kata. Oke. So sekian dari saya dulu. Saya ucapkan terima kasih karena kawan-kawan dah menonton channel ini. Oke, sekian dari saya. Oke, thank you.